kisah kena kecam ke, kena pukul, kena ketuk ke. Kalau dah curang lagi kena kecam ni. Aku dengar macam tu. Okey, kita beri laluan kepada rakan-rakan fotografer terlebih dahulu. Okey, selepas kejayaan 7 Hari Mencintaiku 2, di samping peminat orang yang memang follow novel dia, memang minta supaya ada kesinambungan, sebab sehingga hari ini, sehingga saat ini masih tak boleh move on. Kadang saya rasa macam of course saya akan sedih sebab DM hari dia sunyi tanpa 7 hari. So kita sebenarnya sebagai tim ni, of course kita happy sebab you all tak tahu betapa payah, betapa pahit getirnya kita nak hasilkan watak masing-masing, sebab kita syuting dalam keadaan yang you all kena satu hari you all kena pergi. Bagaimana kesusahan yang kita buat tu, okey, kita percaya setiap kesusahan kita buat Allah akan bagi yang terbaik. So selepas pada itu memang ramai, tetapi kita orang selepas buat yang pertama, nak buat kedua pun kita fikir banyak kali, because kita rasa macam bila pertama tu dah ending, dah kita tak fikir ada plot lain, tetapi tak sangka dengan kebijaksanaan novel create something yang of course mula-mula orang macam muak sedikit, Mia dengan Mak, dan tapi ada isu yang membuatkan orang rasa orang berterima. Begitu juga pertukaran pelakon, bila mana saya dulu bergandengan dengan Aman Grasika sebagai Pak Samad, bila ada permintaan, adalah beberapa insiden yang membuatkan terpaksa bertukar pelakon, termasuklah Wat Ayati. So kami ni rasa macam Min ada cara Min, Abang Kaza ada cara Abang Kaza. So selama penggambaran tu memang sebenarnya kita tidak membayangkan cerita ni akan jadi sebegini. So selepas pada 7 Hari Mencintai kedua, kami semua tak memikirkan yang akan ada kesinambungan. Okey, berbalik kepada akan ada, memang dengar, and adalah Siti adalah call saya ada satu keadaan tu yang tu kata pasal Kamal tu, dia kata kononnya nak buat kesinambungan, kononnya Mak Leha ada skandal. Saya ingat benda tu hanya gurauan, memang fikiran tak terfikir hari ni punya pengumuman bahawasanya dengan rasminya akan ada kesinambungan 7 Hari Mencintai ketiga. Okey, saya sebagai pelakon yang dah melakonkan season yang pertama, yang kedua, harapan yang sangat besar supaya watak ataupun plot cerita tu kena ada satu kejutan di mana orang takkan terfikir-fikir. Sebab cerita ni orang fikir ala ending mesti Kuzari balik dengan Mia, ataupun ala Pak Samad mesti akhirnya terima, ala Sophie dengan, orang dah boleh menggambarkan. Jadi harapan saya kepada penulis novel yang saya percaya dia hebat, of course dia kena buat novel dulu. Bila dah ada followers novel dia baru diadapt ke TV. So harapan saya supaya Mak Leha ni, saya memang suka, sebabnya saya bayangkan, saya selalu membayangkan Mak Leha tu adalah diri saya sendiri. Sebagai mak, memang kita akan sayang anak-anak, dan kita akan sayang walaupun anak tiri, kita sayang sebagai anak kita. Dan menantu yang sebegitu, nak buat announcement, semua orang akan tak berterima hakikat yang sebegitu. Tapi kita tak tahu yang itu yang menarik, yang menjadi penarik antara, sebab orang suka nak tengok bila pergaduhan antara Mia dengan Mak Leha. So bila kita nak membayangkan yang ketiga, apakah ada benda yang lebih menarik selain daripada pergaduhan saya dengan Mia and pergaduhan Kuzari yang terlalu baik sangat dengan bini tu, adakah ada perubahan, and macam tu juga dengan Helmi and Sophie, and then ada plot-plot lain di mana Johari dengan Hayati, and then ada plot Mak Andak dengan Pak Andak, dan kita pun dah kehilangan Pak Andak kan. So dulu first tu Buntak punya isu. Second ni saya tak sangka pula yang syukur pada Allah lah, macam Mak Leha tu dah jadi macam satu benda mana saya pergi, saya rasa even dah macam-macam lah kutukan, hinaan tu biasa, tapi at the end of the cerita tu orang boleh terima saya. So saya harap yang ketiga ni biarlah sesuatu yang lebih lain daripada lain, yang supaya kalau dah orang tengok tiga dah cukup lah tu, memang dah kenyang dah. Bila dah announce tadi, syukur pada Allah, dan harapan saya lama lagi ni 2022, minta Allah panjangkanlah umur. Saya pun bukannya muda umur dah memang tahulah dah tahu sangat umur ni, memang antara ramai ni saya rasa selain Abang Syafrin, saya yang paling tua dengan Gaza lah. So doakan semoga kami ni, saya harap sangat supaya dikekalkan pelakon-pelakon yang ada, sebab kami dah macam family, dan kita orang berlakon ni tidak ada niat, tidak ada macam kan, sebab bila kita berlakon ni kita tidak ada macam overshadow, kita bagi macam Yati, kita bagi macam Lala dengan tu. So harapan memang sangat-sangat tinggi supaya yang ketiga ini cerita yang orang tidak boleh menjangkakan. Itu harapan. Sepanjang berlakon Mak Leha tu ada awak ni macam sakit suara ke sebab lagu. Okey, nak cerita satu je. First season, alamak seronok tu kami gambar, kita tak ada gambar. Okey, first season macam dengki tak ada gambar lah. Okey, first season, kenapa saya tak ada kat situ? Allah dengki. Itu dengan apa? Itu dengan tenaga kerja. Saya lagi kejap Okey, sambung balik tadi. Itu tenaga kerja pendukung. Okey, yang apa tadi? Sebenarnya
selama berpuluh-puluh tahun antara cerita yang buat I stay. Dulu first saya tak stay. Ini stay sanggup duduk sana. Malam saya kena tengok sebab dialog dia memang novel ni agak bekal. Cerewet dia arah cerewet yang ke arah kebaikan. So dialog diorang ada novel, dia tahu apa kita nak cakap. So dialog memang cabaran. Sebab tu sebagai pelakon, alhamdulillah Allah bagi kita kelebihan yang di mana kita boleh, kita macam bila kita dah faham, kita deliver cara kita. Tetapi kepenatan tu sampai saya sampai demam, saya sampai muka saya bengkak-bengkak. Pergi klinik banyak, memang dengan cuaca yang panas, and kita stop for PKP for 3 months, kita sambung balik. Tapi memang tak sangka sambung balik pun kita dapat balik momentum tu. Tetapi penat yang kita buat tu berbaloi sebabnya dapat sambutan yang macam ni kan. Cuma masa kita nak syuting tu memang kita rehearsal banyak kali dengan keadaan syuting kat Tanjung Karang. You boleh bayangkan macam mana cuaca panas, rumah yang penat, berpeluh dengan kepeng yang kau berpeluh, every scene dia kena keringkan baju. Memang kata orang tu memang penat yang teramat-amat, and suara tak ada tu memang berlaku, demam memang berlaku, and konsert and I punya graf tu masuk je kena pump. So tak tahulah Allah datangkan daripada mana yang Allah bagi kekuatan. Dengan umur yang macam ni kita boleh macam kadang terharu tau, macam kita boleh macam tak sangka, kadang kita macam boleh ke buat ni. Tapi dengan sebenarnya kan kita semangat ni bila ada kat set, kita tengok semua yang kita baik, kita akan bagi yang terbaik. Sebab saya tak reti lah yang aku ni jenis yang kalau I kakak balik, contoh siang tadi kita rasa tak feel, besok I akan buat lebih. I tak reti, kalau kita pelakon kita tak rasa macam mana penonton nak rasa. So ini I percaya antara drama yang I memang bagi all out, memang all out. Tone, feel, apa I buat adalah memang kita, siapalah kita nak cakap kita jujur dalam lakonan, tapi saya memang beri yang 200% untuk watak itu. Sebab followers yang pertama dah ada, kita takut sekiranya disebabkan watak Mak Leha tidak menjadi, akan menghancurkan semua. Because Mak Leha ni antara macam tunjang yang dia ada kaitan dengan Kelly, macam tu juga. Sebab tu saya suka kadang-kadang kalau kita tengok yang sedihnya banyak deleted scene because overrun. Tetapi antara deleted scene yang you all kena notice adalah watak I dengan Nadia. Kalau you all notice, I dengan Keping kan sayang nak mati. Macam Keping, macam Helmi ni buat apa pun sayang. Kuzari sebab dia terlalu baik. Tapi kalau tengok dengan Nat, apa saja dia buat semua tak kena. Okay. Tapi there's one scene yang finally I cakap, kalau I ingat dialog, dia kata, Nat, Ubah nak, macam mana pun kau tetap anak aku tetap sayang kau. I peluk dia. There's one scene I rasa macam I sedih gila. Sedih because something kita kan mak, tak tahu lagi kan, ada anak yang kita bukan kata lebih kasih sayang. Dia macam orang kata memang anak kita tidak ada, tak tahulah, tapi automatik dalam kita tu I buat macam nak tu macam semua tak kena. Tetapi bila orang buat dia, I lah orang pertama yang akan bangkit. Untuk yang ketiga nanti tu akak akan bersedia dah dengan segala kesyamaannya. Okay. Bagi saya, bila kita berlakon, tak kitalah watak baik ke, watak jahat ke, watak apa saja, benda-benda tu yang membuatkan kita semangat. Oh, dia tak suka bukan kerana Rizatullah, kerana watak kerana Mak Leha. Tapi of course kadang-kadang orang terlampau yang maki hamun tu jangan cakap lah. Yang nak mandem-mandem letak patung yang cucuk-cucuk pun ada. And gambar TV letak kaki kita kat muka pun ada. But for me, I ada maafkan orang lama. Maknanya betapa seriusnya diorang tak boleh terima mak mentua yang sedemikian. Nak-naknya kalau yang side ke Mia Adriana, oh konon-konon mak mentua gini-gini, itu I percaya juga. Pun I okey, I tak ada masalah. Dan akan datang, I harap lagi biarlah watak tu lebih mencabar daripada watak Mak Leha yang ada sekarang. You tak kisah kena I kecam tak dah. kisah kena kecam ke, kena pukul, kena ketuk ke. Kalau dah curang lagi kena kecam ni. Aku dengar macam tu. I dengar macam tu. Macam tu. Okey. Kepada orang muda. Orang muda. Dalam kehidupan kita seharian, bukan drama saja, benda soal curang tu memang berlaku. Kita na'udzubillah, kadang kita berlakon, kita hanya berlakon, doa semoga kita tidak jadi begitu. Sebab segala apa yang apa kata orang tu ujian orang dalam kehidupan dia, kita kan minta pengeluaran yang baik. So sekiranya ditawarkan watak itu, kalaulah kan, saya tahu cabaran tu. Saya tidak ada istilah takut dalam apa juga watak yang diberikan. Tak takut kecaman, insya-Allah tak takut. Maksudnya kalau orang dah tengok drama tu nanti kata, wah bolehlah nak himpit Liza ni dengan Mestilah boleh. I single. I single and available. Tidak ada isu pun boleh je. tak ada available ke? Ada tak orang himpit dah? Rahsia kan, rahsia.
Okay, selain daripada berlakon ni, ada tak lepas habis ni Liza ada dapat tawaran Sekarang ni I berlakon dengan Akasia juga bulan 12 nanti, insyaAllah bulan 12. Saya pun sebenarnya takut, janganlah bila saya watak macam ni, lepas ni saya ditawarkan watak yang sedemikian, yang jahat. Saya sebenarnya kalau ikut tanya saya lebih suka selesa berlakon komedi yang sebab saya kat luar ni memang jovial, memang suka berlawak. Tetapi akhirnya macam like, oh jahat I. Tapi mak mentua jahat I. Okay, but it's okay. Untuk next Akasia ni jahat yang you know lah, dulu-dulu kita tengok Bawang Putih Bawang Merah yang Mak Tiri. So dah dapat ni watak ni, memang Mak Tiri yang jahat to the max. Untuk Akasia tahun bulan 12 nanti, Rahimah Tanpa Rahim for the time being. Sebab dengan station tak lulus title tu. But I like the title macam Rahimah Tanpa Rahim. Macam like something yang perempuan yang tidak ada rahim. Memang best. Itu anak tiri I. So I rasa cerita tu antara I rasa tak lama lagi kot. Kena lah tu. pelakonnya tu? Okay, hero dia Azli Khairi, Putri Aisyah, N. Abdullah pun ada. Di mana saya ada N. Abdullah. Siapa lagi lelaki waktu lah malu tau. Badul Muhayyad tu muda pada I, tetapi dalam cerita tu dia suami I. Oh, okay, partner. Tapi cerita dia pedofilia apa? Dia ada penyakit tu. Sedih. Dia ada penyakit yang anak dia nak terain tu. Cerita tu sangat insya-Allah. Tapi bagi akak sendiri kan, selalu diberikan watak-watak antagonis macam ini. Akak tak kisah ke selamanya dikenali sebagai seorang pelakon yang okey, sebagai pelakon kita kena versatile. Okey, dan kita tak nafikan. Bukan saya tidak mengangkat diri saya, tapi saya pernah diberi watak baik sebaik manusia. Kena tengok. Kalau ikut Antak 7 Hari pun ada watak yang mak yang betul-betul. I tengok, I sedih. Contoh, I menangis. Yang I menangis dengan suami tu, I menangis betul. I menangis macam itu sebenarnya. I sebenarnya kalau ikutkan cabaran watak mak tu, kalau tidak ada cabaran anak yang macam tu, menantu, saya rasa saya akan jadi isteri yang baik, saya rasa. Jadi, kalau selepas tadi, berbalik kepada watak apa tadi? selamanya. Okay, kadang-kadang kita ni memang kita hidup adalah pilihan, but sometimes watak yang diberi pada kita tu kadang-kadang watak yang sama, tapi kita sebagai pelakon kita kena kreatif, because watak jahat ni dia banyak-banyak versi. Jahat orang kaya lahir, jahat orang susah lain, jahat orang berbomoh lain, jahat orang yang kena betray kecil-kecil dia kena nanya lain. So kita sebagai pelakon, walaupun kau beri watak jahat 10 kali sekalipun, you kena ada kreativiti tu. Kena warnakan lah. I tak kisah apa saja orang bagi tanggungjawab, sebab saya kalau berlakon jahat memang akan jadi sejahat-jahat manusia. Itu I akan lontarkan dialog macam aku nak jerit ke, sampai tekak ke tak ada, aku tak kisah, sampai I macam tu. Sebaik-baik I akan fikir akan sebaik-baik tu nasib I. Dan kalau komedi pun I akan ada kreativiti I. So I tidak ada istilah sebagai pelakon, I tidak suka memilih watak. Apa yang datang kita sahut cabaran. Saya akan buat yang terbaik yang memberi kesan kepada penonton dan bersyukur pada Allah. Tahun ni busy lah Kak. Dah Alhamdulillah, itulah syukur pada tak tahu nak cakap. Ni ada lagi orang Istana Budaya ada offer untuk teater musikal, nak panggil Syukri Yahya, tak tahu dia boleh buat dia. Tapi diorang try nak adjust juga kalau dapat buat, sebab dah lama tak berlakon atas teater atau pentas Istana Budaya. InsyaAllah doakan semoga dapat, jangan sampai menyusahkan pihak produksi lah. Memanglah ada kerja-kerja yang sampai tahun depan. So syukur pada Allah. Sebelum kita meninggalkan bidang ni, biarlah kita dapat bahagian terbaik untuk semua orang. And you tak terlepas anugerah pun I nak cakap juga. Okay, ada orang bercakap, oh patutnya tahun ni Liza. I daripada hari pertama I melangkah dalam kaki dan sendiri, demi Allah I cakap, I tidak pernah membayangkan anugerah tak, itu bukan I. Kita cuma buat terbaik, tetapi bohonglah kita sekiranya diangkat kita syatu rahmat Allah. Tetapi sebenarnya sehingga hari ini pun tak pernah kecil hati, tak pernah rasa apa pun orang menghargai kita, itu ada satu anugerah yang sangat indah. Dan I bagi contoh Nur Kumalasari, pelakon yang sangat hebat, sehingga hari ini dia tak pernah dapat anugerah. Industri kita bukanlah hanya tele filem saja dipertandingkan. Tele tak, nasib kita tak baik, kita tak dapat watak yang kita rasa, yang kita idamkan. So tak kisahlah sama ada episod ke apa, buatlah yang terbaik. Dan bila orang beri kita pujian, itu adalah satu anugerah yang terindah buat peminat-peminat semua. Semangat aku cakap kan. Semangat tak? Liza, Memang aku tak nak nyanyi pula. nak cakap nyanyi. Kalau kita follow kayak kita punya cerita ni, memang during tunggu nyanyi, hiburkan anak semua ni. Aku ambil gambar dia dengki gitu. Dia isteri Tak berdengki juga tu. Okey. Jadi maknanya saya memang alhamdulillah dapat lagi tawaran menyanyi, masih lagi tawaran menyanyi. Sikit-sikit lah, masih suka menyanyi. Tapi mungkin lebih peluang yang dapat banyak tu lebih kepada bidang lakonan. So kalau ada peluang menyanyi, pergi menyanyi. Memang kali nyanyi tau. 3 bulan ada show tau. 3 bulan ni ada show. Ada single baru bulan ni kami. Single tu Marah-marah album sayang. tak lah. Aku ingat tak orang sayang. Orang suka lah. Even marah-marah sayang, orang masih hari ni orang masih suka. Okay.
Terima kasih banyak-banyak. Kalau boleh apa-apa dia pada main tak tahu lah yang Esok nampak. suka